Buat jelung kalinya, berita utama TVS akan disampaikan oleh selebriti tempatan dan sebagai pembuka segmen Inspirasi TVS ini, kita bawakan selebriti undangan kita pada minggu ini, penyanyi terkenal Melissa Francis. Silakan Melissa. Baik, terima kasih. Inspirasi TVS, saya Melissa Francis. Walaupun hanya dijual dalam talian, namun tetap laris malah mendapat permintaan luar biasa. Itulah keistimewaan burger kampung yang diusahakan oleh sepasang suami isteri di Jalan Abang Amin, Bintango. Menurut pemiliknya Fadilah Sahari, burger kampung bermula sekadar suka-suka. Namun perniagaan itu mula dijalankan dengan lebih serius selepas mendapat permintaan memberansangkan. Betapaknya memangnya dari situ lah, dari bidang tu. Sebelum tu memang ada job malang untuk suka-suka, tapi saya dah untuk bisnes yang kata orang lebih tumpu bisnes lah, cuma untuk main-main je, untuk makan sendiri. Lepas pindah situ baru target untuk bisnes tu. Cun ada pesta limo, terus ikutlah setiap tahun, jadi dari sia berkembang semua burger tu, jadi orang pun dah tahu sampai kini tu. Biarpun burger kampung semakin popular, Fadilah dan isteri Zaharah Ahmad Zaini terus tampil dengan inovasi sendiri dalam mencipta kelainan demi kepuasan pelanggan setianya. Malah mereka menjadi usahawan kecil di Bintango yang berani mencabar diri untuk mempopularkan makanan segera itu walaupun ketika berdepan tekangan akibat penularan COVID-19. Sebab apa pilih burger? Sebabnya mudah, cepat, senang. Ada setengah orang kadang-kadang macam nak cari benda yang mengenyangkan dan si lama nunggu. Macam burger paling pun lama nunggu, kadang-kadang sampai 30 minit sebab ayam goreng. Bila orang datang, orang call, lepas 30 minit, dia yang datang cuma collect aja. Si perlu tunggu lama. Yalah. Zaharah berkata dia dan suaminya sepakat untuk memilih nama burger kampung kerana perniagaan itu hanya dijalankan di hadapan kediaman mereka di dalam kampung Jalan Abang Amin. Seperti juga usahawan kecil yang lain, Zaharah mengakui mereka juga berdepan dengan pelbagai cabaran pada peringkat awal mengusahakan perusahaan berkenaan termasuk kurang sambutan pelanggan. Keadaan itu katanya menjadikan mereka lebih kreatif mencipta menu sendiri selain mempelbagaikan produk sedia ada. Dan jadi kami juga pelbagaikan, ada burger biasa yang nipis yang memang orang sentiasa ada jual. Kasih kami juga pelbagaikan. Stok ambil dari kawan di Miri, dari Kuching juga. Cubalah. Mula-mula ya, pernah kami juga cuma dapat RM20 je sehari. Memang kira duduk canggah-canggah pajak lah. Slow-slownya naik. Syukur Alhamdulillah lah kini tu. Nya si banyak tapi Alhamdulillah dapat juga pakai nampung keluarga, nyara anak-anak. Macam ni lah. Berkat kegigihan dan kesabaran, Zaharah dan suaminya kini boleh berbangga apabila burger kampung semakin dikenali ramai bukan hanya di sekitar Bintango tetapi juga luar daerah itu. Ditanya mengenai perancangan masa depan, mereka berkata mahu mengukuh perniagaan itu terlebih dahulu sebelum merancang untuk memperbesar dan meluaskan rangkaian. Apabila disebut kek lapis, pastinya ramai membayangkan keenakan dan keistimewaan kek tradisi Sarawak yang berwarna-warni. Penghasilan kek tradisi Bumi Kenyalang ini dianggap tiada tandingannya dan diminati segenap lapisan masyarakat. Meskipun kek lapis dibuat secara manual dengan amat teliti, rumit dan memakan masa, namun hasil pembuatan kek tersebut amat mengagumkan. Bagi pengusaha kek lapis Desa Wira, walaupun proses membuat kek itu agak rumit, beliau rasa gembira apabila pelanggannya berpuas hati dengan kek hasil tangannya. Bermula hanya sebagai hobi sahaja untuk mengisi masa lapang, kek lapis akhirnya menjadi sumber pendapatan tetap bagi suri rumah Dayang Urai Awang Nona. Minat lah. Dulu kami jual pisang pindah nak.
Langgar orang ada berjual kek lapis, kami cobalah. Ada sambutan kami malah. Kek lapis Desa Wira menambat hati pelanggan setiap kali musim perayaan, terutamanya kerana rasa keknya yang berbeza berbanding kek lapis lain. Tambahnya lagi, walaupun pandemik melanda negara buat masa kini, namun kek lapis buatannya tetap mendapat sambutan ramai orang dari seluruh Malaysia serta Brunei dan Singapura. Secara tidak langsung, kek lapis Sarawak dikenali bukan hanya di Sarawak dan Malaysia sahaja, malah turut dikenali di negara jiran juga. Pelanggan kami yang paling banyak memang Semenanjung lah. Entah ke Semenanjung, Pos, kayak Johor, Brunei, Singapura. Menurut salah seorang pelanggan tetap kek lapis Desa Wira, Rabiatun Mahmud, beliau sudah melanggan kek itu sejak 9 tahun yang lepas. Rasanya yang berperisa dan saiznya yang besar membuat Rabiatun menjadikan kek lapis Desa Wira sebagai juadah wajib setiap kali sambutan perayaan. Kek yang saya gemari dekat sini kebanyakannya memang semua sedap, memang terbaik. Dan yang kebiasaannya yang saya akan ambil ialah masam manis, cheese ice cream dan ada lagi lah beberapa yang lain. Bagi Noraini Muhammad Sapi pula, setiap kali perayaan, beliau akan menghantar kek lapis Sarawak ke kampungnya di Semenanjung. Rasa dia macam biasa, memang sedap rasa dia. Yang paling saya suka red velvet dengan masam manis. Tidak hairanlah jika keunikan kek lapis Sarawak telah memberi impak besar kepada masyarakat Malaysia pada hari ini. Malah, kek lapis Sarawak menjadi pilihan penyeri meja makan ketika menyambut perayaan seperti Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Christmas, Deepavali dan Gawai. Selari dengan penghasilannya yang begitu menarik dalam pelbagai corak, rasa dan warna. Pelbagai warna, pelbagai corak dan pelbagai rasa. Sama seperti kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak. Walaupun situasi pandemik yang melanda negara pada masa kini, namun ia tidak mematahkan semangat pengusaha kek lapis Desa Wira untuk terus mempromosikan kek lapis jualan mereka. Rasa yang menarik, pasti tertarik. Saya Dayu Idrus bersama juru kamera Muhammad Rafiq melaporkan untuk TVS Kuching. Dewan Ekonomi Melayu Sarawak (DEKOMS) menjadi platform penting kepada usahawan kaca Bumi Putra mendapatkan pelbagai maklumat, khususnya bantuan yang disediakan Kerajaan Sarawak. Pengerusi Perhubungan DEKOMS Rike, Konselor Zaidi yang berkata peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan untuk mengembangkan sayap perniagaan masing-masing. Penubuhan DEKOM ini bertujuannya kita untuk meramaikan lagi usahawan-usahawan peniaga-peniaga kita, iaitu penyaja-penyaja kecil-kecilan, untuk sama-sama dalam penubuhan, dalam persatuan kita di Serikir. Kerana apa? Sekiranya kita dalam satu persatuan, kita lebih kuat untuk kita menyalurkan apa-apa masalah kita kepada kerajaan negeri. Jadi oleh itu saya mensyurkan, saya mohon kepada penyaja-penyaja di Serikir khususnya yang belum ada persatuan untuk bersama-sama kami. Kerjasama strategik DEKOM bersama kerajaan dan beberapa agensinya termasuk Agrobank ternyata memantapkan lagi peranan persatuan berkenaan. Malah katanya fungsi DEKOM menjadi semakin penting ketika peniaga kecil berdepan pelbagai halangan berikutan pandemik COVID-19. Pada awal PKP kita pada tahun lepas, tahun 2020, di mana banyak rungutan daripada penjaja-penjaja kita yang tiada lesen, yang berjual di tepi jalan. Bila kerajaan umum ada bantuan untuk yang berniaga mempunyai lesen sah, jadi pihak DEKOM bersuara untuk diberikan kelonggaran, diberikan bantuan semua penjaja-penjaja yang tidak mempunyai lesen untuk diberi permit sementara untuk memohon bantuan BKSS. DEKOM Syarikeh sentiasa mengalu-alukan penyertaan peniaga yang masih belum menjadi ahli pertubuhan berkenaan. Ditubuhkan pada tahun lalu, DEKOM Syarikeh kini mempunyai lebih 100 ahli sekitar Syarikeh termasuk Bintangor dan Tanjung Manis.